Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Tak ada dah lepas ni umat agama lain, tak ada. Islam lah sampai kiamat. Ada. Sebab kalau umat-umat dahulu dia beritahu, umat Nabi Musa dia beritahu nanti ada umat terakhir namanya Ahmad atau Muhammad. Tapi bila sampai kepada kita ni tak ada dah umat selepas kita. Kitalah yang terakhir. Walaupun terakhir ni kelebihan Allah beri tak? Apa dia? Kelebihan bila kita terakhir, kita tak lama dalam kubur. Bayangkan umat-umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Soleh berapa lama dalam kubur. Tapi kita umat Muhammad ni, umat terakhir, duduk tak lama dalam kubur. Tapi tak lama pun kita pun tak tahu berapa lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Yang dirahmati pengurusi masjid Tariq bin Ziyad, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan imam, bilal, siap-siap, seterusnya tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala kita dapat sama-sama lagi seperti biasa diberikan keamanan, kesihatan dan masa yang lapang berbanding dengan di Gaza sana sedang dilanda kesempitan ataupun kesusahan yang telah mencecah hampir sebulan. Begitu azab mereka ni menanggung. Namun demikian kita tidak tahu hakikat realiti sebenar mereka ni. Kalau kita tengok dalam berita-berita tu Israel yang kalah, tapi berita mereka ni tak pernah betul. Dia serang hospital, dia kata tersalah. Bila orang Hamas serang, dia kata Hamas pengganas. Ini tuan-tuan, fenomena yang berlaku di dunia kita hari ini, yang saya tengok segala-galanya dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat yang awal-awal lagi tak, Allah Taala nak beritahu dah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sadaqallahu azim. Ayat muka yang kedua. Muka yang kedua surah Al-Baqarah. Kat masjid-masjid selalu dikumandangkan keset-keset dia. Apa tuan-tuan Allah beritahu? Bila dia beritahu kepada manusia, mereka ni kata, kami ya Allah, kami tidak buat kerosakan di muka bumi ni. Kami sebenarnya sedang membina kemajuan di muka bumi. Di manusia ni dia bercakap dah. Bila dia beritahu kepada mereka, jangan buat kerosakan atas muka bumi ni. Tapi manusia ni jawab, kami bukan buat kerosakan ya Allah, kami buat kemajuan. Tetapi Allah beritahu kepada mereka, tak. Ada qalu, bila mereka kata mereka ni membuat kemajuan, Allah beritahu illa, mereka ni kata apa, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard walakin la yash'urun, tapi mereka tak sedar. Dia buat kerosakan tapi dia tak sedar. Seperti mana yang kita lihat hari-hari hari ni dah, beribu-ribu nyawa terkorban melihat manusia ni di PBB bersidang. Ramai yang sokong supaya dihentikan. Tapi ada beberapa negara yang tak setuju diberhentikan, diteruskan.
Ini tuan-tuan, bila manusia ni kufur kepada Allah Ta'ala, mereka nak rosakkan alam yang diciptakan oleh Allah yang begitu indah, dengan air sungai, air laut, daratan, gunung ganang, pokok-pokok, tetapi mereka musnahkan kehidupan dunia ni yang sangat indah. Apatah lagi di negara Palestin yang kita sedia maklum, ramai nabi-nabi menginap di Palestin. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Isa binti Maryam. Semua tu ceritanya di Palestin. Begitu juga sejarah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhimpunnya semua nabi-nabi di Masjid Aqsa. Ini sejarah dah. Apatah lagi sejarah kita tengok bangsa Yahudi yang dihalau oleh Jerman. Mereka ni merempat ke seluruh dunia. Akhirnya dia menumpang di Palestin, minta tolonglah ambil kami ni. Tapi bila dah tolong mereka ni, akhirnya dia rampas negara Palestin. Ini tuan-tuan, Israel laknatullah, Yahudi yang sangat dimurkai oleh Allah, dicatatkan dalam Al-Quran. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai bila-bila dia tidak akan redha kepada orang Islam, sehinggalah kita mengikut apa yang mereka kehendaki. Jadi Allah Ta'ala dah pesan kepada kita semua. Apatah lagi di dunia ni orang paling ramai orang Islam, tapi rupanya orang Islam hari ni tinggal nama saja. La yabqa minasmuhu, la yabqa min Islam illa ismuh. Tidak ada dah Islam kecuali nama saja. Jadi kalau sampai nama saja Islam tapi tidak menghayati ajaran Islam, maka inilah yang melanda dunia hari ini. Yang ingin menolong orang Palestin bukan setakat orang Islam. Orang bukan Islam pun mereka pun ada solidarity. Di New Yorknya, di Londonnya, hatta di Israel ada jiwa kemanusiaan. Tetapi golongan-golongan yang melibatkan perang ni, terutamanya Presiden Israel, Natang Yahu tu, memang dia bertindak dengan begitu ganas. Dia tak kira serang saja tempat-tempat yang berhimpunnya orang awam, belasah saja. Ini maknanya benda-benda yang menyedihkan kita. Begitu juga ayat yang kedua. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jangan buat kerosakan. Tak. Beritahu kepada mereka, buatlah kebaikan di atas, buatlah kebaikan sesama manusia di atas dunia ni. Jangan kacau bilau. Mereka kata mereka memang membuat kebaikan, tetapi mereka juga la ya'lamu, dia tak tahu. Jadi apa-apa yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, terutamanya kita orang Islam yang baca Quran, sepatutnya kita menghayati apa-apa yang ada terkandung dalam Quran. Apatah lagi surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini Saddam Hussein baca ketika dia sebelum meninggal, dia baca depan hakim. Depan hakim dia, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak sembah apa yang kamu sembah. Jadi Allah Ta'ala dah lengkapkan ayat-ayat suci Al-Quran, ingatkan kepada manusia, tapi yang membunuh orang Islam tu sendiri orang Islam juga. Tuan-tuan tengok dulu namanya Muammar Gaddafi, orang pejuang yang digeruni oleh Amerika dan Israel. Yang membunuh dia ialah rakyat dia sendiri, tangkap dia melalui tali barut lah. Tali barut yang ada bukan setakat di Libya, di Malaysia pun ada tali barut.
Jadi bila ada tali baruk ni bahayalah. Israel bagi allow sampai ratus-ratus ribu pensan dia. Imam 800 setengah je. Jadi mereka sanggup buat apa saja demi untuk menjadi tali baruk Israel. Ini yang jadi masalah di dunia ini. Termasuk saya tengok di parlimen pun mereka berdebat. Jadi kenapa berdebat tak berhenti-henti? Walhal Allah Ta'ala sudah tetapkan dalam Quran. Cuma kita saja tidak menghayati apa yang ada dalam Quran. Muammar Gaddafi bila mati saja sampai sekarang Libya tak selesai masalah dia. Kemudian siapa? Saddam Hussein. Itu juga dah ditangkap, digantung. Sampai sekarang Iraq dalam keadaan sengsara. Muhammad Morsi, Presiden Mesir yang membuka seluas-luasnya sempadan Mesir dan Palestin. Bila dia mati, dibunuh oleh tentera yang dilantik melalui tali baruk Yahudi. Akhirnya sekarang ditutup serapat-rapatnya. Jadi segala-galanya berlaku ialah kerana sikap manusia sendiri yang tidak mahu mengikut apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah dah beritahu golongan yang berjaya ni dah clear. Surah apa? Surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Allah beritahu dah ada tambah kod tu. Maknanya huruf menegaskan, memberi penekanan. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Macam mana? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Mesti sembahyang khusyuk. Tapi janganlah kita tunggu aku ni tak khusyuk pergi masjid kan tak sembahyang. Walaupun tak khusyuk kita teruskan sembahyang. Sebab nak khusyuk sembahyang ni bukan senang. Sebab itu di antara untuk mengawal kita supaya tak khusyuk, sembahyang berjemaah. Bila sembahyang jemaah sedikit sebanyak kita boleh kontrol. Kalau kita terlupa, imam kita ada. Kalau imam lupa, makmum ada. Kalau dua lupa, sambung je lah. Itu simbol masyarakat. Kalau sembahyang di rumah, sekejap bunyi telefon, kacau lah kita. Anak kita, ayo telefon lah, sudah. Siapa dia pula telefon dan sembahyang? Kita mana tahu, dia mana tahu kita tengah sembahyang. Yang paling dahsyat, dalam kocek di masjid ni bunyi. Nak order ayam pula. Astagfirullahaladzim. Itu maknanya kehidupan kita. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka tinggalkan benda-benda lagak. Hari ini benda-benda lagak sedang dihimpunkan oleh masyarakat Islam. Terutamanya orang-orang Arab. Ada event-event yang melampau-lampau makin banyak. Hiburan-hiburan yang tak menentu makin banyak. Wallazina hum lizakati fa'ilun, yang keluarkan zakat. Yang diberikan kelebihan, apatah lagi negara-negara Arab yang kaya-kaya tak? Sebab itu kalau dulu-dulu tuan-tuan dengar kisah mereka ni, simpan dalam bank juta-juta duit dia, orang Arab kan kaya. Tapi dia tak ambil faedah dia, bunga dia. Dia kata haram, ni riba. Dia simpan duit bank Yahudi. Bila tak ambil dia punya dividen bunga berjuta-juta, Yahudi ambil. Akhirnya Yahudi buat senjata serang orang Islam. Senjata tuan-tuan bukan murah-murah. Saya tengok tu satu biji tu kapal terbang atau peluk pandu 80K satu. Berapa banyak musnah kereta kapal terbang, apa tak lagi nyawa manusia. Nyawa manusia beribu-ribu. Sengaja je tembok hospital. Macam tak nampak, dia kata tak perasan ke hospital. Ini dahsyatnya. Tapi walaupun demikian, mereka dalam keadaan ketakutan. Tentera-tentera mujahidin, pejuang-pejuang ni memang mereka ni hebat tuan-tuan. Rupanya kita tak tahu berita sebenar. Terowong-terowong yang ada di Gaza ni berpuluh-puluh.
Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang beratus kilo. Kita jangan heran, kita kata makanan ni berapa lama dia orang stok dalam tu. Saya pernah dengar Tentera Qassam ni, dia duduk dalam terawang tu, makanan tak ada tapi kurma ada. Mereka kongsi sebiji kurma tu 2 orang. Rupanya buah kurma ni bukan setakat makan biasa je, khasiat dia banyak, memberikan tenaga. Ini tuan-tuan, benda-benda yang menjadi makanan-makanan sunnah. Sebab itu tentera Israel dia serang ni ladang-ladang buah zaitun dah. Ada ladang buah tin dia serang ni. Jahatnya dah. Ini yang menjadi musuh-musuh dunia. Mereka ni pangganan dunia, tapi dunia masih lagi menyanjung mereka. Tapi hari ni banyak dah. Tadi tengok dalam persidangan apa tu, dia suruh keluar je wakil Israel ni, pembunuh kanak-kanak. Tuan-tuan, secara jemaah rahmati Allah, maknanya Allah Ta'ala dah senarai dah golongan yang berjaya ni macam mana. Orang yang sembahyang, yang keluar zakat, yang jaga apa? Kemaluan dia. Hari ini dalam berita kita boleh katakan dengar sentiasa kes rogol. Macam mana gitu jumpa Tok Bomo orang. Akhirnya Tok Bomo rogol. Ini maknanya benda-benda yang jaga kita punya aurat ataupun kemaluan kita. Diberikan kepada kita supaya kita berkahwin tak? Illa azwajihim, kecuali kepada isteri-isteri kita. Tak. Dia berikan pasangan untuk kita lepaskan nafsu kita. Tapi tak, kita buat kepada yang tidak sepatutnya. Boleh tak sepatutnya, macam mana kita nak berjaya? Dan apa dia? Allazina hum ala salawati yuhafizun. Mereka yang menjaga sembahyang mereka. Akhir sekali ayat yang 10 Allah beritahu, ulaika humul warisun. Mereka lah golongan yang berjaya, yang menjadi pewaris. Allazina yarisunal firdaus, yang mewarisi syurga firdaus yang tertinggi. Hum fiha khalidun. Mereka kekal selama-lamanya. Begitu juga junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, seorang muhaddis daripada negara Rusia. Imam Bukhari daripada Bukhara, Rusia. Sebab itu tuan-tuan jangan hairan sekarang ni Rusia mereka bersemangat. Cuma bergerak lagi tak sampai lagi. Tak tahulah bergerak tu dah sampai, tak tahu. Kita tengok tadi tentera Indonesia pun dah sampai dah. Malaysia pun dah bersedia dah. Itu sebab ini dipanggil peluang untuk orang-orang yang nak mati syahid. Kerana mati syahid ni mati yang istimewa dah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu kata mati di jalan Allah tu mati. Allah mati syahid lah. Jangan kata mati macam biasa. Tapi mereka ni ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kita tak tahu ya, tak sedar macam mana keadaan mereka ni. Tapi di Gaza bau bukan bau mayat, bau kasturi dah sekarang. Bau harum kasturi. Bayangkan bau harum kasturi ni bukan selalu kita dapat. Yang ada kasturi ni kasturi yang belum original. Ini kasturi betul. Bau syurga. Kadang-kadang terbau juga di tempat kita ni. Maknanya yang meninggal ni ada rahsia hebat. Sampai orang gali kubur dah bau dah. Bau dah gali kubur dah bau. Uish, bau harum. Rupanya bila bawa jenazah, jenazah ni tu ada keistimewaan dia. Orang mati rumah orang tua. Dengan orang tua dah, tapi bau harum kasturi. Bila kita korek-korek tanya rahsia dia, memang orang yang baik. Orang baik, jaga hubungan silaturahim, ibadat tak tinggal. Apatah lagi di jalan Nuh,
Jalan kat Melaka tu sana. Lebuh Raya dak. Tangkak sana dulu. Ketika Lebuh Raya nak lalu, terkena kawasan kubur. Bila terkena kawasan kubur tak boleh naik elak dah. Akhirnya pihak Lebuh Raya panggil ahli keluarga ni. Nak keluarkan semua mayat pindah. Ada beberapa mayat yang tak rosak. Ini pun tanda-tanda orang mati syahid. Tak rosak. Bila tak rosak, mati dah 20 tahun. Salah seorang daripadanya ialah Tok Bilal Masjid lah. Ada. Bila tengok mayat dia elok lagi tanya keluarga dia, apa amalan ni haji ni? Oh, kalau haji ni dia orang kata cukup terkenal lah. Apa dia? Dia dengan orang ramai dengan baik, hubungan yang baik. Tak pernah maknanya nak menyinggung-nyinggung perasaan orang. Orang baik tak. Kemudian dia suka mengaji. Kan dulu orang ngaji di masjid, di surau, di rumah. Dia memang buka ngaji Quran di masjid. Lain daripada tukar azan. Dan sejarah dia, kawan keluarga kata memang dia tak pernah bergaduh-gaduh dengan orang. Dia cepat, maknanya tolak ansur. Kalau orang rasa marah, dia selesai cepat. Bukan sibuk nak berkelahi je. Kalau kita ni sibuk nak berkelahi je. Masing-masing menegakkan benar dia. Dia tak. Mudah-mudah settlekan saja. Jangan sampai berterusan. Rupanya ada kelebihan. Jadi golongan yang saya menang ni disebutkan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ta'ifatu min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Artinya daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa di kalangan kamu, kata Nabi, ada golongan yang berjaya, yakni dalam perjuangan mereka. Sehinggalah sampai suatu saat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, mereka sentiasa berjaya. Saya tadi terbaca kisah Presiden Iraq Saddam Hussein ditangkap oleh pihak berkuasa. Ketika berbicara mahkamah, dia tak layan hakim tu. Rupanya hakim ni dia diupah, dia beri upah. Dia suruh mengaku kesalahan dia. Akhirnya Saddam Hussein tak berterima, dia tetap juga dengan hukuman dia. Dan bila mati saja Saddam Hussein ni, katanya hampir 8 bulan dia merana. Dan memang kesan tuan-tuan bila berlaku benda-benda penganiayaan. Sebab itu kita dengar siapa? Presiden Israel dulu, Ariel Sharon, berapa lama dia koma, nazak, tak mati-mati. Kemal Atatürk, apa tahun tuan-tuan, dia nazak kerana dia merosakkan Turki jadi rosak. Daripada negara Islam dulu habis jadi sekular, habis punah Turki, masjid jadi muzium. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri laluan pula kepada Erdogan. Rupanya Erdogan ni ada silsilah keluarga yang hebat dahulu. Dia hari ini jadi presiden. Dia buka balik masjid yang dia buat muzium oleh Kemal Atatürk. Bila dia mati, masuk dalam tanah, ditendang dalam tanah keluar. Kemal Atatürk. Akhirnya terpaksa diletak atas tanah. Tak boleh masuk dalam tanah. Kenapa jadi gini? Ini juga orang yang dikekalkan tubuh badan dia. Yang tadi dikekalkan kerana amal yang soleh. Orang yang mati syahid, rupanya orang yang kufur kepada Allah pun dikekalkan badan dia untuk ditonton oleh manusia akhir zaman. Kemudian tengok, inilah orang masa dahulu suka membuat kerosakan. Dibiarkan. Dan rupanya kaum dia terfikir untuk
bubuhkan ubat supaya dia beku macam tu. Ini golongan-golongan yang dikatakan Fir'aun, Kama Ataturk. Begitu juga di Kedah baru ni ada guru silat. Dia pun handal juga. Tak? Dia kata, awak ni tak tunai perintah Allah, nanti muka nakir pukul ke? Dia kata, aku mana heran muka nakir. Aku tali pinggang berapa ni? Dia pukul belah kanan, aku elak belah kiri. Guru silat, ada guru silat yang sombong lah. Tak? Kalau yang tawaduk tu okey lah. Kalau Piramli, dia relax je. Tak? Ini tak, dia belagak. Bila belagak saja, dengan dia punya pangkat dalam bidang silat tu hebat, ditakdirkan meninggal dunia. Orang ke bumi dan tanah. Bila ke bumi, esoknya keluar. Lepas keluar tak, orang tanam lagi, takut ada benda kacau. Keluar lagi. Kacau lah. Akhirnya mereka teringat, rupanya dia dulu masa hidup, dia pernah cakap, kalau aku mati, mungkin nakir pukul, aku akan tepih. Tak. Rupanya tak tertepih dia. Dengar malaikat ni macam orang biasa. Ini tuan-tuan, maknanya benda-benda yang menjadi sejarah. Ingatan kepada kita. Tak? Rupanya Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Muhammad Dr. Morsi, rupanya inilah pejuang-pejuang agama dan juga negara tanah air mereka. Akhirnya mereka dikhianati melalui tali barut Amerika dan Israel. Dan bila habis saja mereka ni terkorban, dihukum, rupanya negara mereka makin haru biru. Tengoklah di Iraq macam mana, tengoklah di Mesir macam mana ekonomi mereka, tengoklah di Libya. Apatah lagi negara-negara lain, semuanya menjadi hidung mereka dipegang oleh Amerika. Yang paling sedihnya, ada yang bersekongkol dengan Amerika. Wal'iyadzubillah. Keterangan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Tak ada dah lepas ni umat agama lain, tak ada. Islam lah sampai kiamat. Ada. Sebab kalau umat-umat dahulu diberitahu, umat Nabi Musa diberitahu, nanti ada umat terakhir namanya Ahmad atau Muhammad. Tapi bila sampai kepada kita ni, tak ada dah umat selepas kita. Kitalah yang terakhir. Walaupun terakhir, ni kelebihan Allah beri lah. Apa dia? Kelebihan bila kita terakhir, kita tak lama dalam kubur. Bayangkan umat-umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Soleh berapa lama dalam kubur. Tapi kita umat Muhammad ni, umat terakhir, duduk tak lama dalam kubur. Tapi tak lama pun kita pun tak tahu berapa lama. Ashabul Kahfi dikuburkan 309 tahun. 309 tahun dikubumikan ataupun mati. Bila dia sedar, rupanya dia tidur 309 tahun, dia sedar nak pergi beli kuih di kedai. Tengok duit dia zaman tauri je lah. Rupanya sekejap je, 300 tahun lebih tu. Macam semalaman tidur je. Itu semua mengikut amalan-amalan kita. Kalau amalan kita amal yang soleh, Allah beritahu kita doa, Allahumma ja'al qabrahu raudatun min riyadil jannah. Kubur dia macam taman-taman syurga. Tapi kalau atas dunia ni dia ada jadi masalah, kubur dia jadi hufratin niran, jadi jurang-jurang neraka. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kita ni semua umat yang terakhir. Oleh itu Allah Ta'ala berjanji akan memelihara kitabnya, iaitu Al-Quran, dan memastikan lahirnya generasi demi generasi yang memikul tugas dakwah hingga tetap wujudnya golongan mukminin di muka bumi ini. Walaupun kita tengok orang Yahudi nak hapuskan orang Palestin di Gaza, nak rampas, tetapi sampai sekarang mereka tak berjaya. Bahkan mereka ramai yang mati, ramai yang ditawan oleh tentera-tentera pejuang yang tidak takut mati. Di negara lain mereka khianat Al-Quran, bakar Quran, tapi di tempat lain pula cetak pula Quran.
Di tempat lain kita tengok mereka berpoya-poya, tapi ada satu tempat pula mereka menghafaz Al-Quran. Banyak sekolah-sekolah tahfiz lahir, terutamanya di negeri Pahang kita ni. Walaupun mak dia selebriti, artis, tapi anak dia hantar tahfiz juga. Kenapa tuan-tuan? Dia tahu betapa besarnya kelebihan anak yang jadi tahfiz. Kita kadang-kadang walaupun saya ustaz, nak dapat anak tahfiz bukan senang. Tapi selebriti boleh. Ini semua rezeki yang Allah anugerahkan dengan usaha kita. Walaupun di tempat lain keadaannya berbagai-bagai, tapi ada tempat yang sejuk mata kita memandang. Ini yang Tuhan, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu dah. Buatlah apa saja, mesti ada golongan yang dikatakan generasi yang beriman kepada Allah. Kalau kita teliti sejarah umat Islam melalui zaman mula-mula tersebarnya sampailah hari ini, kita mesti melihat ataupun kita akan dapati bahawa ramai umat Islam diuji sepanjang sejarah. Diuji sepanjang sejarah kehidupan dengan ujian yang berat-berat. Kita dengar nama Bilal bin Rabah, dia jemur di tengah panas, letak batu pula atas perut. Kita panas di Malaysia ni pun, Al Nino pun kita tak larat dah, panas. Perik dah. Dia panas padang pasir tuan-tuan. Batu-batu saja keliling panas. Nak mempertahankan agama. Bilal bin Rabah yang menjadi keazan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diseksa dengan begitu dahsyat. Akhirnya dimerdekakan dia menjadi tukang azan di Masjid Haram dahulu. Dan Nabi dengar dalam hadis, dia kata bila Nabi nak masuk syurga, terdengar selipar Bilal dah berbunyi dalam syurga. Maksudnya apa? Maknanya walaupun dia disiksa dengan begitu dahsyat, tapi dengan sebab amalan dia di dunia ni, rupanya selipar dia dah berbunyi dah di syurga. Ini maknanya anugerah Allah Ta'ala. Jadi berbagai-bagai ujian yang kita lihat di merata tempat di seluruh dunia, termasuklah di semenanjung Nusantara ni, di Kembojanya, di Vietnamnya, di Selatan Thainya, dulu semua serami Mekah tuan-tuan. Tapi sekarang banyak dikuasai oleh orang-orang bukan Islam. Kalau di Kemboja tu dahsyat, mereka dihalau daripada negara dia, lari tempat kita ni. Sampai tempat kita ni pula diambil pula, dirampas pula, ataupun dicuri oleh lanun-lanun. Mereka lari kan, bawa dia punya harta benda dia. Tapi oleh kerana mereka ni rajin, kaya pula dia. Kemboja kan. Tuan-tuan pergi pekan sehari tu semua orang Kemboja kontrol lah. Dulu orang kita, sekarang mereka dah ni dekat tepi kampung Pahang tu, tepi kuala sungai tu, rumah-rumah orang Kemboja. Rajin mereka. Sebab apa? Mereka ada pengalaman. Kesusahan masa lampau menyebabkan mereka berdikari. Tapi kita sedih, kita takut kita. Sebab zaman sekarang anak-anak mereka, dia tak tahu pengalaman ujian kita masa susah dahulu. Terutamanya warga-warga emas. Bagaimana mereka ini dulu berdikari, buka falda, duduk di kampung. Tetapi zaman sekarang, golongan-golongan mudi-mudi, ada segelintir daripada mereka ni melupai kesusahan dan ujian orang-orang dahulu. Yang kita tengok mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, melawan komunis dan sebagainya. Tapi sekarang komunis bukan lautan lah, dalam bandar lah. Sebab itu mereka ada target, masuk politik, masuk perniagaan. Kita tak sedar musuh-musuh sedang menguasai kita. Dengan sebab apa tuan-tuan? Sebab kelalaian kita. Kalau kita kuat menjaga agama dan juga hubungan sesama kita, insya-Allah musuh-musuh tidak akan berani. Sebab itu filem Saja Hasan
sudah dikhutbahkan oleh Piramli. Jaga orang-orang yang macam ni. Jangan lagi ada di negara kita. Dialah menjadi tali barut pengkhianat yang boleh memusnahkan negara. Tapi benda itu berterusan sampailah sekarang. Ujian ni bermula daripada golongan musyrikin di Mekah. Apatah lagi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan kafir, musyrikin dan munafikin, Yahudi dan Nasrani di Madinah. Dah ada dah zaman Nabi tu. Tapi oleh kerana presidennya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka gerun ataupun mereka tak berani untuk mempertikaikan, sebab Nabi berada di landasan yang benar. Walaupun dia presiden, dia jaga. Berbeza dengan zaman sekarang. Ini maknanya diuji dengan golongan musyrikin di Mekah Al-Mukarramah dan munafikin dan golongan Yahudi dan Nasrani di Madinah. Kemudian datangnya gerakan Riddah. Bila meninggal saja Nabi SAW, ramai yang murtad. Murtad. Riddah ni maknanya keluar daripada Islam kerana mereka kata bila Muhammad dah tak ada lah. Jadi Abu Bakar yang mengambil alih kuasa presiden. Abu Bakar walaupun orangnya lemah lembut, tapi dalam hal agama dia tegas. Serang orang yang murtad ni. Jadi, itu maknanya golongan Riddah. Golongan Majusi yang menyembah patung, menyembah api. Yang berselimutkan Islam, mereka berpura-pura. Depan kita dia kata Islam, belakang kita rupanya dia bukan Islam. Dia menyamar. Golongan Batiniah, golongan yang menganggap dia percaya dalaman. Kalau orang belajar-belajar dia kata kulit saja, tak sampai batin. Ini pun cabaran. Pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani. Ahli-ahli intelek. Ada. Zaman-zaman dulu golongan-golongan intelek, sampai sekarang pun ada kita dengar bila dah banyak sangat dia belajar tu, dia tak percaya kepada hadis-hadis Nabi SAW. Bila sebut saja nama Abu Hurairah, profesor nak tanya, awak kenal ke Abu Hurairah? Mana kenal, tak ada yang kita. Dah kalau tak kenal, awak boleh percaya apa yang dia cakap. Ini golongan anti hadis yang kita terdengar mereka ni tersebar. Ini semua cabaran dan ujian. Serangan bangsa Mongol dan bangsa Tatar yang menghancurkan tamadun Baghdad pada pertengahan abad ke-7 Hijrah. Tempat Saddam Hussein. Rupanya peperangan di negara-negara Islam ni bukan mereka perang saja. Mereka cari kitab-kitab lama. Di Baghdad, di Iraq sana, bukan setakat diserang negara saja, tapi mereka cari library, maktabah, tempat simpanan buku-buku. Rupanya ada kitab-kitab yang asal dulu mereka musnahkan. Ini gerakan jenayah Yahudi dan Nasrani, sebab mereka tak mau bukti kebenaran agama Yahudi asal dulu supaya menyambung ajaran itu kepada agama Islam. Dulu agama Yahudi dan Nasrani agama daripada Allah kepada Nabi-Nabi Musa, Isa, Daud. Tapi dikhianati oleh kaum dia, akhirnya Allah Ta'ala mansuhkan kitab tu. Tinggallah kitab yang kekal abadi, Al-Quran Al-Karim. Syafaat yang besar. Jadi mereka ni menyerang, menghancurkan tamadun Baghdad pada pertengahan abad ke-7 Hijrah. Begitu pula halnya dengan penyembelihan beramai-ramai kepada orang Islam ketika berlakunya kejatuhan kerajaan Islam di Spanyol. Dulu dipanggil Andalus. Dan seterusnya disambung dengan pengaruh-pengaruh imperialis barat terhadap dunia Islam, gerakan-gerakan Zionis Yahudi dan misionari Nasrani yang mempunyai alatan dan kemudahan yang banyak, dan seterusnya serangan dari segi pemikiran dan kebudayaan, ataupun dipanggil Ghazul Fikri, serangan pemikiran. Rupanya banyak benda-benda ini kita tak sedar datang daripada musuh-musuh Islam.
Tapi walaupun benda-benda baru datang, sebenarnya dia tidak bercanggah dengan Islam. Asalkan ianya patuh kepada etika kehidupan. Senjata bagus. Tapi kalau tembak orang, itu sudah merosakkan. Pisau bagus untuk kita memotong makanan buah-buahan. Tapi kalau dia tikam orang, dia akan merosakkan benda yang digunakan, benda yang diperbuat itu. Termasuklah sekarang di Gaza, Palestin, mereka menggunakan senjata-senjata canggih. Yang paling sedihnya kali ada bom-bom yang dilarang oleh pihak-pihak bersatu, bangsa bersatu digunakan. Gas ataupun peluru-peluru kimia dia panggil lah, boleh mengorbankan. Akhirnya kita dengar Kementerian Pendidikan Gaza kata tahun depan semua sekolah tutup. Tak ada budak. Sampai tahap begitu tuan-tuan. Hospital, maknanya yang dalam kandungan habis gugur. Ini tuan-tuan. Saya terasa benda ni tuan-tuan masa bila? Masa perang Mesir-Israel. Di Mesir dulu perang. Rupanya kesan perang ni akan sampai kepada rakyat dia. Bahan-bahan kimia yang dia guna tu boleh menyebabkan kesan kepada keturunan. Ada anak yang cacat, ada anak yang tak normal dengan sebab bahan yang digunakan dalam peperangan, senjata-senjata yang dicipta oleh manusia, akhirnya merosakkan etika kemanusiaan. Patutnya dia buat tu untuk mempertahankan negara dia, tapi tak disalahgunakan. Ini tuan-tuan, gerakan-gerakan Barat kepada dunia Islam dengan gerakan Zionis Yahudi dan misionari Nasrani yang mempunyai alatan dan kemudahan yang banyak, dan seterusnya serangan dari segi pemikiran dan kebudayaan dan sebagainya. Dia tak boleh serang dengan senjata, kalah. Akhirnya dia serang dengan cara lain, propaganda. Macam kita dengar sekarang ni, Israel pergi ke sana, pergi sini, dia tipu. Dia kata negara dia teranaya kerana Hamas ni penganas serang dia, ramai rakyat dia mati, walhal 50 tahun dia ngerjakan orang Palestin. Hari-hari ada kes. Dia lupa. Ini tuan-tuan keadaan Israel laknatullah yang disokong oleh ramai banyak negara-negara yang menyokong mereka. Bukan setakat menyokong, membantu memberikan senjata. Namanya Amerika. Walaupun dia sangat dahsyat melanda umat Islam di sepanjang sejarah, tetapi mereka masih wujud dan masih lagi mempunyai identiti dan peranan yang hebat dalam peta dunia hari ini. Tengoklah mana-mana orang Islam tetap akan menonjol. Dalam kekecohan kita tengok dunia ni, keluar drogan, keluar penghafal Quran, keluar orang yang berjuang untuk mempertahankan agama dan negara yang sangat hebat. Ini maknanya walaupun mereka tunjukkan kecanggihan senjata mereka, tetapi mereka tidak boleh mengatasi golongan ini. Sebab itu mereka takut sangat. Apa tak lagi pejuang-pejuang daripada Asia ni. Hari ini pula ada berita beritahu tentera Malaysia, tentera terbaik dunia. Sudah. Kena pergi pula komando Malaysia ni. Rupanya yang memberi anugerah terbaik tu semasa PBB dahulu. Dekat kawasan mana? Sudan ke? Ada berkumpul PBB ni, tentera-tentera bangsa bersatu ni. Rupanya yang ke depan ni, tentera belah Asia ni termasuk Malaysia. Berani. Yang tentera elit-elit yang Amerika sana, bapak penakutnya. Badan saja sado-sado, senjata canggih-canggih, rupanya tak berani. Sebab apa? Mereka ni nak lawa, nak elok je. Cari mata gelap, badan sado-sado, senjata canggih-canggih, rupanya berdepan tak berani. Belum lagi dia bertemu dengan tentera revolusi yang ada di Iran, yang kita dengar dulu. Kekecohan juga berlaku di negara Iran semasa pemerintahan Shah Iran. Rakyat demonstrasi marah. Rupanya demonstrasi ini bukan boleh sembarangan, memang datang daripada naluri orang awam. Dia tak tahan dah dengan kuasa yang ada ni, mereka memberontak lah.
Itu tugas pihak berkuasa. Dia kena tengok dah. Sebab dia naik berkuasa tu kerana ada rakyat. Ini tak, di Iran dulu sedih. Bila rakyat demonstrasi bangkit, Iran arahkan tentera tembak je. Lagi dahsyat tuan-tuan. Tak. Tentera, alat senjata perang, negara yang beli, tembak rakyat. Berpuluh-puluh ribu mati. Mati saja bangkit lagi yang lain. Tembak lagi. Akhirnya jeneral tentera terfikir, Tuhan beri anugerah. Ilham dia. Tak. Dia kata kenapa kita tembak orang awam ni senjata tak ada. Mereka ni mati beribu-ribu orang. Tak. Cuba kita fikir. Kenapa mereka ni tunjuk perasaan? Akhirnya jeneral berpusing, tangkap pemimpin dia Shah Iran. Bila tangkap, cek-cek rupanya harta negara dibolok oleh Shah Iran. Nah, ini tuan-tuan. Itulah Ayatollah Khomeini naik. Dalam kurungan. Rupanya dia dikurung di penjara Ayatollah Khomeini sebab pengaruh Ayatollah Khomeini. Panggil balik Ayatollah jadi presiden Iran. Tapi walaupun jadi presiden Iran, mereka pula tuduh macam-macam. Ini tuan-tuan, kita negara Islam ni sebenarnya negara kita tu mengamalkan, tapi ada yang menjadi tali barut, musuh-musuh. Akhirnya disebarkan dengan berbagai-bagai diayah. Termasuklah tempat kita. Kadang-kadang orang tu okey je, tapi dia cop orang ni di gelaran ni. Kadang-kadang ada masjid-masjid tak bagi orang masuk. Bukan salah ustaz tu. Ada tali barut begitu. Ustaz nak ingat panggil ya. Itu maknanya akhirnya kita punya organisasi masjid-masjid terganggu. Kita dengar apa yang dia cakap, apa yang dia hujahkan melalui kitab-kitab. Ini kita dengar, akhirnya orang tu kena gam. Bila gam, rugilah. Untuk kita kongsikan. Yang paling takut sekali bila datang daripada musuh-musuh, daripada yang Allah Ta'ala beritahu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Walaupun di hari ini ada di kalangan umat Islam yang tidak mengambil berat tentang agama mereka, tetapi masih ada golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama dan memperjuangkannya. Kalau agama, pondok-pondok, saya pun banyak kali dah orang beritahu, buatlah pondok ustaz. Pondok tu bukanlah pondok rumah-rumah itu, tak. Tempat duduk untuk duduk seorang dua orang untuk sepenuhnya belajar. Maknanya kita bangun pagi, sembahyang berjemaah. Sebelum tu kita sembahyanglah sunat-sunat, sembahyang jemaah, kemudian ada kuliah subuh, kemudian ada baca Quran, ada kuliah duha, sembahyang zuhur berjemaah. Dia tak masuk dah dunia luar ni. Sebab apa? Sebab umur dia sudah sampai ke boundary penghujung. Umur dah 60 ke atas dah. Jadi dia tahu dah, ini kawasan untuk kita bersedia dah untuk membuat bekalan kita. Bukan umur 60-70, beronggeng lagi. Jumpa pusat kuburan. Dia masuk pusat kuburan, umur 70 lebih dah. Pakcik buat apa sini? Saya punya dah hobi saya dah. Astagfirullah. Jadi dia tak tahu ke hala tuju dia dah. Maknanya walau Nabi dah pesan umur kita ni sekitar 60 ke 70 tahun ya. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ramai di kalangan umat Islam yang telah hancur moral dan akhlak mereka, tetapi masih ada lagi golongan yang berakhlak tinggi dan berpekerti luhur. Walaupun syiar Islam diinjak-injak di sebahagian tempat, tetapi di tempat yang lain syiar Islam ini masih lagi gagah dan teguh. Termasuklah di Rusia sekarang. Di Rusia sekarang ini mereka sedang menaikkan agama Islam melalui presiden dia. Baik itu dulu saya ingat lagi ada bekas tentera pernah bertugas di Rusia 20 tahun dulu. Dia kata masa dia bertugas tu masjid dah ramai dah di Rusia. 20 tahun dulu, bayangkan sekarang. Ini tuan-tuan dah benda-benda yang kita ingat. Matahari terbit daripada belah barat, tanda kiamat. Sekarang terbit belah timur, tanda kiamat. Matahari terbit belah barat.
Sebenarnya bukan matahari saja, orang barat dah mula berubah. Mereka cenderung kepada agama Islam. Dah. Orang timur pula, mereka makin hari makin obalara. Wal'iyadzubillah. Jadi, walaupun aktiviti Islam diganggu, ditindas, diseksa pada satu tempat, tetapi tempat lain mereka akan disanjung dan dihormati. Begitulah seterusnya, umat Islam tidak akan lenyap daripada muka bumi ini hinggalah sampai pada masa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maksudnya meninggal dunia ataupun kiamat ya. Orang marah kepada Syekh Kutub. Di negara Mesir mereka kata Syekh Kutub ni pengganas. Walhal dia pendakwah. Ditangkap oleh pihak berkuasa. Dia hukum gantung. Ketika nak digantung tu tukang gantung tu beritahu, wahai Said, mengucaplah tak, awak nak mati ni. Kata Said, saya ni memperjuangkan kalimah awak, beritahulah ni saya digantung. Ada mati dia digantung, bila mati loceng gereja ni berbunyi. Begitu juga Syahid Hasan Al-Banna. Mereka tengok Hasan Al-Banna ni perjuangan dia kuat, Islam ni. Akhirnya berjanji nak berjumpa. Rupanya ditipu. UTK tunggu dekat tempat perjanjian tu, tembak dia. Nak tembak tu banyak kali tembak. Dan dia dah darah banyak keluar. Telefon ambulans, dia arahkan ambulans supaya jangan datang. Akhirnya dia meninggal. Bila meninggal, pemerintah beritahu dua saja. Awak nak ambil urus sendiri ataupun kami uruskan. Keluarga Hasan Al-Banna uruskan sendiri secara tertutup. Ini tuan-tuan, masalah yang melanda. Walaupun mereka khianati pejuang-pejuang yang dahulu, tetapi lahir pula pejuang-pejuang yang lain. Hinggalah sampai pada masa yang dikehendaki oleh Allah, maka pada masa itu Allah Ta'ala akan mematikan semua orang-orang Islam dengan tiupan angin yang mematikan setiap jiwa yang beriman. Dan yang tinggal setelah itu hanyalah orang-orang yang jahat atau orang kafir. Maka pada masa itu akan berlakulah hari kiamat. Sebab itu kalau kita kaji-kaji, orang kafir ni sepatutnya mereka berterima kasih kepada kita orang Islam ni. Selagi kita ada, Allah takkan turunkan bala. Tapi bila mereka khianat orang Islam, musuh orang Islam, bila orang Islam tak ada, akhirnya bumi ni tak apa guna lagi. Orang yang nak menyembah Allah tak ada. Maka pada situlah hari kiamat akan datang melalui malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Baik itu tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan khabar kepada kita. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita berada di landasan yang benar. Wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilillah. Ini kata Allah, agama Islam jalan yang benar. Jangan ikut jalan-jalan lain. Kalau ikut jalan lain akan jadi rosak. Dan bila rosak kita akan sesat di jalanan. Maka ikut jalan yang betul, yang Nabi kita pesan, taraktu fikum amrai. Tinggal kepada kita pusaka dia. Siapa yang menggunakan, mengamalkan, berpegang sampai bila-bila dia tidak akan sesat. Al-Quran dan juga Al-Hadis. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita dapat memberikan ingatan kepada kita, termasuk diri saya sendiri, supaya berjaga-jaga dengan kehidupan ini, supaya kita sentiasa berada di jalan yang diredai oleh Allah agar selamat dunia dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.